pasukan ini Datuk adalah sebuah pasukan yang diberikan perhatian dan juga menjadi sebuah pasukan pilihan pada kejohanan kali ini kerana mereka telah berjaya melakukan ataupun mencipta kemenangan dengan jumlah jaringan yang besar. Ya, seperti mana kita ketahui, susun atur pergerakan mereka sehingga ke final boleh dikatakan cukup memuaskan kerana corak Mampukah Sport Asia mampu meledakkan jaringan kerana kita tahu. Dan itu dia satu jaringan di awal suku pertama daripada pemain Sport Odisha, iaitu pemain berjersey nombor 2, ketua pasukan mereka Drupati Naik, yang berjaya melakukan jaringan melalui sepak pukulan sudut penalti. pukulan yang hebat ya dilakukan di kawasan gol, dan saya percaya pergerakan yang cantik dilakukan oleh ketua pasukan Rupatik Naik yang melepaskan pukulan itu tadi. Ya, kembali kepada Sport Asia di mana pemain-pemain mereka sentiasa bergerak pantas, dan kita dapat lihat bagaimana high intensity yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan ini dengan memberi tekanan awal dan berjaya memenangi bola di bahagian tengah. Dan kita dapat lihat juga Datuk bagaimana pemain-pemain Sport Odisha ini begitu rajin, penuh disiplin dengan kembali mereka di dalam kawasan D untuk mempertahankan kubu mereka. Ya, sudah pasti serangan dilakukan oleh SSTMI ketika ini sudah pasti memberi tekanan kepada benteng pertahanan atau pemain-pemain yang berada di kawasan belakang untuk menidakkan sebarang kemungkinan berlaku di terutamanya di attacking half mereka itu. Masih lagi di dalam kawalan pemain-pemain Sport Odisha, pemain yang menjadi tumpuan terutamanya di bahagian sayap mereka yang mempunyai kelincahan. Pemain berjersey nombor 7 iaitu Nimala Senba yang sentiasa berlari untuk membuka ruang. Dan di sini juga pemain-pemain SSTMI perlu bijak untuk menghalang setiap pukulan-pukulan yang dilakukan oleh pemain-pemain Sport Odisha. Foul diberikan kembali kepada Sport Odisha yang setakat ini berjaya mengawal bahagian tengah dengan baik sekali. Namun ada kesilapan berlaku situ dan diberikan foul kepada SSTMI. Di samping itu ada beberapa pemain yang harus diberi tumpuan daripada pasukan Odisha, iaitu Leona Lakra yang mengemudi hadapan SSTMI seperti pemain berjersey nombor 17 iaitu Nur Fikriyah yang masih gagal untuk melakukan sesuatu di dalam kawasan D. Namun masih lagi ada masa untuk mereka merencanakan gerakan. Cuba pukulan ke dalam kawasan D. Foul diberikan kepada SSTMI. Dan ini peluang terbaik untuk SSTMI memberi saingan kepada pemain-pemain Sport Odisha. Pukulan terus ke dalam kawasan D. Berjaya ditambah namun foul diberikan. Masih lagi dalam kawalan pemain SSMI, foul diberikan di situ. Dan kini kembali kepada Odisha, pasukan yang menjadi tumpuan pada kejohanan edisi pertama Minawan Cup ini Datuk, yang mana kita tahu pasukan ini sentiasa memberikan yang terbaik. Dan untuk pengetahuan Datuk, Odisha juga adalah merupakan sekolah sukan di India yang ketika ini melahirkan ramai pemain-pemain berbakat untuk sukan hoki terutamanya.
Ya, sudah pasti pembangunan hoki di India boleh dikatakan cukup memuaskan kerana seperti mana kita ada di Malaysia, mereka juga ada satu sistem permainan hoki dan juga jelas kita lihat pada malam ini atau petang ini susun atur mereka melangkah ke pertandingan ini cukup teratur seperti mana kita buat persiapan di Malaysia. Tampanan yang baik daripada pemain-pemain Odisha. Lapangan ruang diberikan. Masuk ke dalam kawasan di menjadi ruang. Mampukah melakukan pukulan deras itu, namun tidak berjaya dikawal dengan baik oleh pemain SSTMI, iaitu Nur Syifa Maisara, merupakan ketua pasukan SSTMI. Masih lagi dalam kawalan SSTMI. Di seberang sana Mas Yita. Namun bola sudah keluar. Pukulan ke dalam diberikan kepada Odisha. Sanja Kujur masih lagi dalam kawalan, mencari ruang, cuba memperlahankan tempo serangan. Lihat bagaimana mereka sentiasa melakukan hantaran ke kiri dan kanan untuk melakukan gerakan. Pukulan-pukulan deras dilakukan. Masih lagi dalam kawalan pemain berjersey nombor 9 Ajita Ika. Nampak begitu disiplin sekali pemain SSTMI ketika ini, Datuk. Ya, kita lihat mereka tersusun disiplin dalam bertahan, namun mereka harus beri tumpuan terhadap serangan-serangan yang balas dilakukan oleh Odisha ketika ini, dan saya percaya Putri Farhana, Siti Sarah dan juga Siti Zeswa harus memberi tumpuan terhadap tekanan-tekanan yang mereka diberikan daripada pemain-pemain Odisha ketika ini. Masih lagi dalam kawalan, cuba masuk dalam kawasan di peluang diberikan di situ. Namun di situ jaringan berjaya dilakukan oleh Sport Odisha melalui pemain yang sentiasa berada di dalam kawasan. Jaringan telah berjaya dilakukan oleh Sport Odisha daripada India. Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, ketua pasukan Odisha Drupati Naik yang mengancam benteng pertahanan SSTMI ketika ini, dan mereka harus beri tumpuan kepada pemain ini yang mempunyai satu pergerakan yang tidak ada ruang bagi pemain pertahanan SSTMI melakukan pukulan ke depan. Sentiasa diblok. Bagaimana mudah sahaja ditampan dan dikawal dengan baik oleh Niharika Topo. Pemain yang sentiasa memberikan persembahan yang berkualiti tinggi bagi pasukan Sport Odisha. Cuba mengatur serangan di sebelah kanan, namun menjadi dihalang oleh pasukan Odisha ketika ini, dan SSTMI lebih tumpu kepada menyerang dan mungkin mereka akan berserang balik sejurusnya mempunyai penguasaan bola, namun itu tidak kita kelihatan setakat ini kerana penguasaan bola yang kemas dilakukan oleh pasukan Odisha ketika ini menidakkan sebarang kemungkinan berlaku di dalam kawasan D. Bagaimana tidak berjaya ditampan dengan baik oleh pemain pertahanannya, sentiasa memberikan tumpuan, berjaya dipintas, namun tampanannya agak kuat dilakukan oleh pemain SSTMI, iaitu Nur Aliyah. Masih lagi berlega di bahagian tengah. 3 pemain memberi tekanan. Kawalan yang baik dipamerkan oleh pemain SSTMI, iaitu Nur Syafiah Maisara, ketua pasukan SSTMI. Untuk SSTMI ini adalah merupakan sekolah sukan yang boleh dikatakan berjaya di Malaysia, Datuk, yang dekat dengan hati Datuk sendiri. Ya, kita tidak boleh nafikan kerana projek pembangunan mereka cukup mantap dan mereka melahirkan banyak pemain-pemain berstatus negeri dan juga kebangsaan dalam program mereka di SSTMI, dan inilah hasilnya mereka. Kami juga dipahamkan kedua-dua pasukan SSTMI, laki dan wanita, berada di pentas final pada perlawanan
Piala Datuk Mirnawan pada malam ini. Namun kita lihat sekali lagi penguasaan masih lagi di bahagian middle third oleh Odisha. Ya, kawalan yang agak kurang kemas di dalam kawasan D masih lagi berjaya dihalang di situ oleh pemain pertahanan SSTMI. Namun dengan tenangnya Ajita Ika kembali untuk menghalang dan kini kembali kepada Sport Odisha. Namun foul diberikan kepada SSTMI apabila pukulan ke dalam kawasan D itu terkena kaki salah seorang pemain Sport Odisha. Kembali melakukan gerak serangan dari pemain bawah 14 tahun Sport Odisha ini. Cuba melepasi halangan namun tidak berjaya. Ada halangan di situ oleh pemain SSTMI. Terus diberi tekanan walaupun sedang mendoli dengan 2-0 pada suku pertama ini. Tidak bagaimana mereka masih lagi mengekalkan permainan pantas untuk memberi tekanan kepada pemain-pemain pertahanan SSTMI. Ya, walau bagaimanapun SSTMI menusun atur serangan mereka dengan membuat build up yang kemas dengan tidak hilang bola walaupun pukulan yang jauh dilakukan cuba gagal ditampan oleh pemain jersey nombor 9 Ajita Ekra. Cuba tolakan yang jauh dilakukan oleh Ainun Syafiah. Masih lagi Ainun Syafiah dia berhadapan dengan Siti Sarah. Namun ada hadangan berlaku di situ. Bola pada SSTMI ketika ini oleh Ainun Syafiah membuat pukulan yang deras daripada luar. Namun diberikan long corner pada ketika ini. Bukan satu kesalahan berlaku di situ. Namun penguasaan bola kembali kepada pasukan SSTMI. Ainun Syafiah cuba membuat hadangan di situ. Namun SSTMI cuba untuk menembusi pintu gol pasukan Sport Odisha, tapi masih lagi tidak berjaya dan ada kesalahan berlaku di situ di luar kawasan D. Tak bagaimana peluang dimiliki namun tidak berjaya. 3 pemain memberi tekanan dan pukulan ke dalam. Tak bagaimana tidak berjaya untuk SSTMI melakukan jaringan dan itu dia tamat sudah bagi suku pertama di mana kedudukan ketika ini pemain sayap di sebelah kiri namun kesilapan berlaku di situ. Mana tolakan yang kurang kemas. Kawalan bola yang baik dipamerkan oleh Alia Lakra namun berjaya dihalang. Tak bagaimana ruang diberikan. Mampukah dilakukan serangan namun tidak berjaya. Masih lagi pemain-pemain Sport Odisha Sanja Kujur yang sentiasa bergerak. Kini kembali kepada Nirmala Senba. Punya ruang untuk melakukan sesuatu. Dan itulah jaringan yang berjaya dilakukan oleh Nirmala Senba. Apabila tidak ada pemain SSTMI memberi tekanan. Dan agak mudah satu flick ataupun satu pada suku kedua ini. Ya, seperti mana kita ketahui satu penguasaan bola yang kemas dilakukan oleh Nirmala Simbar tadi untuk menewaskan penjaga gol SSTMI Siti Fatima tadi. Dan ini jelas kelihatan seperti betul you katakan tadi benteng pertahanan sedikit longgar. Tidak ada sebarang tekanan dilakukan di kawasan 25 itu tadi. Maka ia hasil daripada jaringan yang dilakukan oleh Nirmala Senba. Jaringan yang ketiga untuk pasukan Odisha. Oleh yang demikian kita harus juga beri tumpuan kepada pemain-pemain penyerangan daripada Odisha ketika ini iaitu Ajita Eka, Nekar Tapo dan juga Leona Lakra pada ketika ini.
jaringan. Oh, satu pukulan yang tepat ke muka pemain SSTMI, iaitu pemain berjersey nombor 6 Siti Sarah yang mengalami kecederaan dan perlu diberikan rawatan segera. Mana kita tahu sekiranya pukulan yang amat deras dilakukan yang tepat ke bahagian rahang pemain SSMI itu, iaitu Siti Sarah. Kita harapkan Siti Sarah tidak. Ya, perlawanan dia mula kerana seketika tadi TO masuk untuk ada kesan darah di situ, harus dikliarkan dulu. Teruskan perlawanan. Permainan diteruskan, serangan di belakang. Cari Ajika tolak ke tengah. Empan cari Saron. Masih lagi Saron berserangan, cuba membuat tolakan di seberang kiri. Namun masih lagi dalam permainan, satu flick. Dan itu dia salam sudut yang rumit. Satu tolakan yang cerdik dilakukan oleh pemain Odisha untuk bagi gol yang keempat. Mereka dalam variasi di bahagian tengah, dilebarkan di sebelah kiri dan kanan. Dan ketika tadi dalam sudut yang rumit dapat beliau menolak bola untuk menewaskan penjaga gol SSTMI, iaitu Siti Fatimah. Masih ada lagi masa untuk pemain-pemain SSTMI bangkit. Kita perlu terus memberi sokongan moral kepada mereka, kerana kita tahu Sport Odisha merupakan sebuah pasukan pilihan bagi kejohanan edisi pertama Minawan Cup ini. Dan kita lihat bagaimana mereka mempunyai mutu kawalan, skill yang baik serta kepantasan dalam melakukan gerakan bagi memberi tekanan kepada pemain-pemain SSTMI. Pukulan ke dalam diberikan kepada Sport Odisha yang memulakan gerakan di sebelah kanan, namun ada kesilapan di situ ataupun foul diberikan. Masih lagi mencari ruang bagaimana hantaran-hantaran yang pantas dilakukan. Dan kini kembali kepada SSMI, cuba melakukan gerakan di sebelah kiri pintu gol, namun berjaya disekat di situ. Ya, di mana mereka agak sukar, banyak gerakan-gerakan dilakukan di sebelah kanan saya, tidak ada gerakan yang dilakukan di sebelah kiri. Lihat bagaimana mereka kembali ke sebelah kanan walaupun mempunyai ruang untuk melakukan tolakan ataupun hantaran ke sebelah kiri. Foul diberikan untuk SSTMI. Sudah hampir di dalam kawasan D. Masih lagi mencari ruang, tolakan dalam, dan foul untuk Sport Odisha. Tinggal 6 minit suku kedua untuk ditamatkan. Peluang dimiliki, mampukah melakukan satu di situ, dan itu dia jaringan yang kelima berjaya dilakukan oleh Sport Odisha. Lihat bagaimana pergerakan-pergerakan pantas dilakukan dan dengan SSTMI. Namun SSTMI harus memantapkan pertahanan mereka, terutama di kawasan 25 pada ketika ini. Serangan bertali arus dilakukan oleh pasukan Odisha ketika ini. Lihat bagaimana ruang diberikan, mempunyai skill yang baik, dan penalty corner diberikan kepada Sport Odisha. Lihat bagaimana mereka terus memberi tekanan. Yang lebih menarik, pemain-pemain Sport Odisha, tampanan yang baik, lapangan ruang diberikan, satu flick, namun berjaya dikeluarkan dari situasi bahaya oleh Siti Fatimah, dan foul untuk SSTMI. Dan bagaimana mereka pantas kembali dalam kawasan untuk bertahan. Itulah kelebihan yang ada kepada pemain Sport Odisha ini.
masih mengekalkan disiplin yang baik ketika bertahan dan menyerang. Itu yang menyebabkan pemain STMI begitu sukar untuk masuk ke dalam kawasan D Sport Odisha, Datuk. Tidak bagaimana, sentiasa ada lapisan untuk menampan setiap pukulan deras dilakukan oleh pemain SSTMI. Masih lagi dalam kawalan Nur Alia mencari ruang, tidak berjaya melepasi halangan pertahanan Sport Odisha. Begitu bersemangat sekali pemain-pemain. Saya katakan rangkaian serangan yang begitu cantik diperagakan oleh Sports Odyssey pada ketika ini. Namun SSTMI harus melakukan sesuatu sekurang-kurangnya, memadatkan atau menidakkan sebarang tolakan-tolakan lolos dilakukan oleh pemain-pemain Sports Odyssey pada ketika ini. Mereka sedang cuba untuk melakukan sesuatu, namun boleh dikatakan bilangan pemain yang membuat penguasaan lebih daripada pemain yang berjersey orange pada ketika ini. Masih lagi mencari ruang. Bagaimana cuba masuk ke dalam kawasan D, namun tidak berjaya. Tapi masih lagi bola di dalam kawalan SSTMI. Ia sukar untuk mereka. Pukulan ke dalam kawasan D, namun berjaya dipintas situ. Lihat bagaimana serangan balas dilakukan. Masih lagi dalam kawalan pemain Sport Odisha. Durpati naik, mempunyai ruang di situ, mampukah melakukan sesuatu, cuba mencari penalty corner, namun tidak berjaya. Kesalahan dilakukan di situ. Dan masih lagi mempunyai masa kepada SSTMI kerana ini baru suku kedua. Dan ketika ini pasukan Sport Odisha sedang mendahului SSTMI dengan 5-0. Bagaimana pemain-pemain Sport Odisha tidak berputus asa, mereka terus inginkan mencari jaringan. Itulah sikap yang positif ditonjolkan oleh pemain-pemain muda bawah 14 tahun ini. Tinggal lagi 2 minit untuk suku kedua ditamatkan. Agak mudah. Bola dirampas. Ini kembali kepada Haji Taika di sebelah kiri. Namun tidak berjaya dihalang di situ oleh Gisha Asmira. Secara keseluruhannya di suku kedua ni, Datuk melihat bagaimana pemain-pemain SSTMI. Ya, jadi saya percaya mereka sedang struggle untuk menidakkan sebarang kemungkinan. Walaupun break berlaku pun tidak ada bilangan pemain untuk menyokong untuk menyusul serangan-serangan sedemikian. Saya rasa dalam suku yang ketiga mereka harus melakukan sesuatu sekurang-kurangnya menidakkan sebarang kemungkinan berlaku atau boleh mengurangkan defisit jaringan, kerana apa yang kita lihat peratus penguasaan bola atau penguasaan kawalan bola adalah di tangan Odisha pada ketika ini. Yang penting mereka tidak berputus asa, Datuk, kerana masih ada lagi masa. Tidak-tidaknya mereka boleh menyaingi pemain-pemain Sport Odisha yang kelihatan begitu selesa dengan kawalan bola di stick mereka, dan juga pantas untuk membuat keputusan-keputusan yang boleh memberi tekanan kepada pertahanan pasukan SSTMI. Kita lihat bagaimana serangan pantas dilakukan masuk dalam kawasan di kawalan yang kurang baik dan ruang diberikan di situ, namun berjaya pemain SSTMI. Walaupun sudah suku keempat ni, mereka tidak berputus asa untuk mencari jaringan pertama bagi perlawanan akhir ini. Ya, mereka harus tidak harus putus asa dan terus mencari ruang untuk sekurang-kurangnya membuat jaringan. Namun penguasaan yang kemas dilakukan oleh pemain jersey number Elina Rubuth. Ya, masih lagi Elina lepas Jahana Daba di bahagian tengah. Penguasaan oleh Drapita Naik, ketua pasukan. Masih lagi dalam kawalan membuat hantaran, tolakkan di situ, satu percubaan ditampan di situ. Penalty corner.
yang kelima oleh pasukan Sports Audi. Bagaimana tolakkan ke dalam tepat kepada rakan, namun pukulan yang kurang kemas dilakukan oleh pemain Sport Odisha. Dan kita lihat begitu pantas mereka kembali ke dalam kawasan mereka untuk bertahan. Itulah kelebihan yang ada pemain Sport Odisha. Lihat bagaimana pergerakan pantas dilakukan, mencari ruang skill yang baik, mencari ruang untuk melakukan pukulan kilas, namun tidak berjaya. Masih lagi Fatima berjaya menghalang, dan satu lagi penalty corner diberikan. Berjaya dilakukan lagi oleh pemain Sport Odisha. Lihat bagaimana larian pantas keluar daripada pemain SSMI, mencari ruang. Lihat bagaimana tampanan berjaya dilakukan di dalam kawasan D, namun tidak berjaya melakukan sesuatu di situ oleh pemain Sport Odisha. Ya, satu tampanan yang boleh dikatakan baik dilakukan oleh Putri Farhana tadi on the line, dan saya percaya itu adalah satu tindakan bijak beliau berada di posisi untuk menindakkan jaringan susulan dilakukan oleh Sports Odisha pada ketika ini. Penguasaan balik kepada Sports Odisha, iaitu Drapati naik. Ketua pasukan tidak, sekali lagi katanya Empire. Sports DPK masih lagi penguasaan Soloh di situ, cuba diharang di situ, penguasaan bola dikeluarkan dalam daripada zon bahaya oleh pemain-pemain STMI ketika ini. Ketinggalan 2 minit lagi. 2 minit lagi, suku yang keempat ini dengan kedudukan masih lagi kekal 5-0 memihakkan pasukan Sports Odisha pada ketika ini. Walaupun SSTMI cuba untuk mesusun serangan untuk sekurang-kurangnya mempercepatkan permainan, namun saya percaya pemain-pemain berpatih melebarkan hantaran. Kawalan yang rapat dilakukan oleh Payal. Masih lagi Payal bersorangan mencari kawan, melebarkan bola ke sebelah kiri, mencari Nirmala.